Surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Surah nombor 97. Baiklah, sama-sama kita baca insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kau jadikanlah kami ini, ya Allah, orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pertemuan ini. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli di dalam Al-Quran, yakni faham Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal-rahmah wa du'a al-malaikah wa zikrallahi fi man indah.
Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat. Mereka doa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini, keluarga kami, orang-orang yang meminta kami untuk berdoa kepadanya, serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, hebahkanlah kepada kami hikmah, yakni faham dalam agama. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Ampunkanlah juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yakni telah meninggal dunia, khususnya ibu bapa kami, keluarga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, orang-orang yang meminta kami berdoa untuk mereka, serta muslimin muslimat sekalian. Dan janganlah Engkau campakkan ke dalam diri kami rasa benci dengki terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, kurniakanlah dari sisi Engkau kepada kami rahmat-Mu, serta Engkau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami, jalan petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Surah Al-Qadri, Surah Al-Qadri, kata terbitan qadrun. Qadrun maknanya ketentuan, qadar. Qadar, qadar. Qadar ialah yang diputus. Qadar ialah yang diputus pada kita. Umur kita berapa, Allah dah qadar. Jadi bila Allah putus dengan qadar dia, kita dapat qadar tu. Qadar ialah satu keputusan, qadar ialah benda yang kita dapat dari keputusan. Qadar, dan qadar. Jadi kita dapat, kita tak boleh qadar, tak dapat lebih daripada ketentuan. Qada yaqdi qada'an, qadara yaqdiru qadran. Qadran, qadar. Kalau kudrah lain pula. Kudrah ni kekuatan. Kudrah, ada kudrat. Kudratun. Tapi daripada perkataan qadar juga. Kudrat kita. Qadar tu, sekarang ni kudrat kita tak sama dengan kudrat kita pada masa muda. Kudrat kita pada kekuatan kita. Kita masa muda kuat, tapi tak ada pitih, tak kerja. Sekarang ni qadar kita tubuh tak kuat, tapi pitih ada. Contohnya ada. Hak mana nak? Kuat badan ke kuat pitih? Ya. Orang kata nak dua-dua. Tak boleh dua-dua. Dunia ni sah je. Kalau nak kuat tubuh, pitih tak ada. Nak makan tak berapa cukup. Tapi pitih ada, tapi nak makan tak boleh. Bukan tak boleh nak makan, tak cukup syurah. Jadi itu qadar kita yang ditentukan Allah, qadar kita. Jadi dunia ini begitu keadaannya. Jadi surah Qadr
apa ni kita panggil qadar yang Allah tentukan kepada kita. Surah Al-Qadri. Surah apa kita terjemah qadar ni? Bahagian ketentuan dia qadar. Qadar ni benda yang kita dapat. Okey. Sekarang ni apa yang kita dapat dalam surah ni nak cerita apa? Adakah nak cerita Lailatul Qadar? Adakah dia nak cerita tanazzalul malaikatu war-ruh? Adakah dia nak cerita min kulli amr? Ataupun nak cerita salah? Ataupun nak cerita inna anzalnahu? Tajuk kita Al-Qadar. Ibn Katsir mengatakan surah ini sebenarnya Allah nak cerita tentang hebatnya Quran. Hebatnya Quran. Kat mana kita ambil perkataan Quran hebat? Perkataan yang pertama, inna anzalnahu, sesungguhnya kamilah. Kita kena terjemah itu. Inna panjang tu. Bila panjang kita terjemah kamilah, sungguh-sungguh kamilah. Siapa kata tu? Allah. Sungguh-sungguh kamilah. Bukan nak Muhammad buat, bukan Muhammad tulis, bukan Nabi kita tulis, tapi kata Allah, kamilah anzalnahu, menurunkannya, menganugerahkannya. Nya tu Quran, hu tu Al-Quran. Asalnya inna anzalnal Quran. Buang Quran, letak ganti nama iaitu hu. Hu. Inna anzalnahu, maka surah ini dia nak cerita tentang Quran. Tapi Quran ini hebat tak hebat dia diturun pada segala kehebatan. Diturun pada segala kehebatan. Fi Lailatul Qadr, diturun pada malam Lailatul Qadar. Satu. Yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, diturun pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, diturun pada malam yang nilai apa? Nilai pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan amalan. Lebih dia. Nilai dahlah malam Lailatul Qadar kita tak kenal. Maka malam Lailatul Qadar itu sebenarnya nilai amal, siapa-siapa yang buat amal pada malam itu dia dapat markah lebih baik daripada 1000 bulan dia buat amal. Lailatul Qadar, nilai Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan kita tak sampai lagi umur tu. Maknanya buat satu malam begitu. Tapi dia tak nak cerita malam Lailatul Qadar saja, dia nak cerita Quran itu diturun pada malam itu. Tapi nak cerita tentang Quran, subjeknya Quran, poin asasnya Quran. Dan pada Quran itu diturunkan tanazzalul malaikatu, malaikat semua turun. Malaikat yang ditentukan Allah turun belaka bersama turunnya Quran. Waruh, dan ar-ruh. Ruh ni Jibril, dia gelaran dia ar-ruh, gelaran kepada Jibril alaihissalam. Ruh ni nyawa, dan ruh juga digelar kepada Jibril alaihi assalam. Fiha, pada malam tersebut, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amr, di dalam dari semua urusan, amrin, dari semua urusan. Dan malam itu juga salamun hiya, malam itu selamat sejahtera,
tidak ada cacat, tidak ada apa-apa keburukan, hatta matla'il fajr, sehinggalah keluar fajar. Matla' maknanya sehingga azan subuh lah. Matla' ni tempat keluar, masa awal-awal azan tu. Ulama kata azan habis ya. Azan habis. Ya, matla'. Matla' ni bermula keluar fajar. Jadi kita ambil satu nilai, Quran yang kita duk baca ni, Quran yang kita duk baca ni, hebatnya dia pertama diturun pada malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Satu kelebihan Quran diturun pada malam itu. Maknanya kalau kita baca Quran, nilai dia hebat. Seperti hebatnya pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, tanazzalul malaikatu war-ruh. Orang yang baca Quran, Nabi SAW tidak berkumpul mana-mana kaum di mana-mana rumah Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah serta mempelajari isinya, kecuali Allah beri 4 perkara. Pertama, Allah beri tenang hati. Yang kedua, Allah beri rahmat. Rahmat ni 3. Pertama, cukupkan dunia. Yang kedua, jauhkan musibah. Yang ketiga, Allah redha dan Allah ganjarkan syurga. Jadi kita berkumpul ini, Allah kata, Nabi kata, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah sempurnakan rahmat kepada kita. Maknanya sempurnakan keperluan, sempurnakan menjauhkan musibah, sempurnakan redha Allah dengan Quran. Jadi ada tak malaikat bersama kita ni? Kata Nabi, wa haffat alaihimul malaikah. Malaikat ramai duk jaga kita dengan keselamatan kita dan doa kepada kita serta aminkan doa dalam hadis lain. Maknanya malaikat turun masa Lailatul Qadar, masa turunnya Quran, dan sesiapa yang ada bersama Quran, membaca dan menghayati Quran, malaikat mari lagi. Itu malaikat mari lagi. Yang keempat, kelebihan orang yang berkumpul, kata Nabi, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan jaga dan tanya khabar orang ini saat Allah bersama mereka, malaikat di langit pertama. Dalam perjumpaan Allah, kaifah, tak tahulah jumpa macam mana kan. Dalam berjumpa dengan Allah, malaikat tanya, macam mana hamba-hambaku di bumi? Dia tanya kepada malaikat yang bertugas. Malaikat akan menyebut orang yang sedang berkumpul di rumah Allah, membaca dan menghayati kitab Allah. Dan semua nama-nama yang ada dalam majlis ini akan diarak, dibawa, dipusing dikenali oleh semua malaikat. Hebat, berkumpul menghayati. Jadi kita nak kait di sini, diturun malaikat apa ni? Masa Quran turun tu, tanazzalul malaikatu war-ruh. Malaikat yang terpilih dan juga malaikat Jibril turun bersama-sama membawa Al-Quran. Jadi masa turun malaikat ramai bersama beserta Jibril, masa kita berkumpul untuk memahami Quran ini juga, malaikat ada bersama. Satu pertemuan yang cukup hebat, kan? Kemudian urusan apa? Bi'izni rabbihim, isu akhir ni ialah min kulli amrin. Min kulli amrin. Amrin umur. Amrin ni dalam setiap urusan. Apa? Tanazzalul malaikatu war-ruh. Siapa tanazzalu ni? Malaikat. Bagi depan tu dia fa'il, yang turunnya malaikat. Tanazzalu asalnya dalam bahasa Arab, perkataan tanazzalu tak ada wazan tanazzalu, fi'il mudhari' tak ada.
Jadi asalnya kalimah tanazzalu ialah ta, dua ta. Tanazzalu. Kemudian dibuat huruf yang pertama, ta yang pertama, dia ada dua ta. Tanazzalu, dibuat ta pertama, kekal ta yang kedua bersama nilai mudhara'ah. Nilai mudhara'ah ni yang menunjukkan present continuous tense. Present continuous tense. Maknanya tanazzalu ni nak kata dia fi'il madhi tak cukup syarat, nak kata fi'il mudhari tak cukup syarat, nak kata dia ayat perintah tak cukup syarat, semua tak cukup syarat. Maka ulama membuat keputusan bahawa melihat kepada al-malaikat itu baris depan, maka fi'il tanazzalu asalnya tatanazzalu. Dia tak cukup syarat nak jadi fi'il madhi, tak cukup syarat fi'il mudhari, tak cukup syarat fi'il amar, tak cukup syarat. Tetapi tengok kepada fa'il itu bagi depan, maka wajib fi'il itu bersifat ta. Waktu wajib ta. Maknanya sentiasa malaikat pada malam tersebut turun, tak reti turun daripada masuk maghrib sampai waktu fajar, turun banyak mereka berduyun-duyun macam orang nak pergi buat perarakan, turun tanazzal, turun bersama mereka Jibril. Untuk apa dia turun? Min kulli amrin min umuri hadhihi al-ummah. Setiap urusan yang ada, yang dihajati, yang diperlukan oleh umat pada waktu itu akan disempurnakan oleh Allah. Mereka yang ni diturut utus bab, yang ni berdoa untuk nak apa? Nak rezeki. Mereka rezeki ada. Untuk nak dapat nak dapat sihat, mereka cek bab sihat. Semua masalah yang dihadapi amring tu urusan yang kita dok minta. Yang ni minta ni, yang ni minta ni, yang ni minta ni, amr urusannya. Jadi setiap kita minta ni, mereka jaga ni, nak bagi ni. Ya Allah, seronok dah. Kita duduk sini, pegawai yang mari kat kita semua ada pegawai daripada yang turunnya daripada hospital, bak kecil manis ada spesialis, bak darah tinggi ada spesialis. Mari maka minggu amrik cek maka susah. Sebab tu orang kejar Lailatul Qadar, kan? Sebab ada malaikat yang tu. Tapi ingat, kita bukan nak cerita pasal Lailatul Qadar, nak cerita sekarang pasal Quran, kan? Quran ni semua urusan yang ada dalam hidup kita dapat diselesaikan oleh Quran. Dapat diselesaikan oleh Quran. Kenapa kita tak nak laksanakan perintah Allah yang ada dalam Quran? Itu kelemahan kita, itu kekurangan kita. Dan malam diturunkan Quran itu yang keberapa tu? Yang ketiga lah kata. Salamun hiya. Malam Quran itu turun salam, selamat. Maka selagi mana kita duduk di dalam di dalam majlis Quran ini, salam. Sebab Quran turun, saat diturun itu salam. Saat kita membaca Quran ini, salam. Buktinya dalam hadis tadi, wa haffat alaihimul malaikah. Mereka akan jaga orang-orang yang membaca dan menghayati Quran ini dari disentuh oleh sebaran keburukan. Makna salam. Makna Quran sifat dia nilainya tinggi. Kita baca Quran. Yang kedua, bersama kita ada para malaikat menulis apapun yang kita nak dalam majlis ini, dia akan tulis. Kalau dia tak beri sekarang, kalau Allah tak beri sekarang, Allah beri di akhirat. Minta ya Allah, ya Allah, ya Allah, berilah sihat pada aku, berilah sihat pada aku. Allah. Kita doa, malaikat kata amin. Malaikat kata amin.
Dan apa kebaikan yang kita tak doa pun, mereka akan doa bagi kepada pihak kita. Makna di sini bertemu antara nilai berkumpul. Di sini ada pak, dan di sini juga ada nilai kelebihan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kebanyakan kita dengar orang cerita tentang surah ni surah Lailatul Qadar, kan? Dia tak cerita surah ni surah kelebihan Al-Quran. Boleh? Sekarang kita ambil, kita tadabbur dah. Ayat ini bermula dengan inna anzalnahu. Kata Ibnu Katsir, Allah sengaja nak cerita tentang anugerah Quran kepada kita yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar dan kelebihan-kelebihan saat Quran itu diturunkan. Wah, itu. Yang kedua yang kita nampak di sini, tuan-tuan tengok, dia guna anzalna, dia tak guna nazzalna. Dalam ayat lain, inna nazzalna. Surah mana? Nazzal. Zal tu tasydid. Nazzalna. Inna nahnu nazzalna dzikra. Atau mana? Surah apa tu? Apa yang dia hafiz? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tuan-tuan, dalam Quran ni dia guna dua, anzalna dengan nazzalna. Beza kan dah? Kalau anzalna turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, belum sampai kita. Kalau dia guna tasydid zal tu tasydid, nazzalna maknanya daripada langit dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anugerah yang dikatakan anzalna di sini bukan turun daripada langit dunia kepada Nabi. Turun ini ialah daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Surah Qadar ini turun Quran, dan turun ini semasa daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Gitu. Dari mana kita dapat? Daripada perkataan anzalna. Maknanya diturun pada malam, pada bulan Ramadan. Sebab Lailatul Qadar ini tak berlaku pada bulan lain, pada bulan Ramadan. Dia diturun pada bulan Ramadan. Jadi kita duduk pada 17 Ramadan. Pada 17 Ramadan. Maka turun dimaksud di sini ialah turun semasa daripada Lauh Mahfuz, tempat yang dipelihara yang Quran. Satu lagi kena ingat, sebelum dicipta alam ini, Quran telah dicipta awal, telah dibaca Allah. Bukti mana? Kalau orang kata, mana bukti Ustaz kata sebelum manusia ada, Quran telah dibaca oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Buktinya surah Ar-Rahman. Cuba baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah telah ta'lim Quran. Baru dia khalaqal insan. Baru dia mencipta manusia. Lepas tu yang Nabi ambil daripada Allah melalui Jibril itu apa? 'Allamahul bayan. Allah menerangkan keterangan-keterangan daripada ilmu Quran yang telah wujud asalnya. Tengok tertib. Ar-Rahman, Allah yang menganugerahkan Quran dengan Rahman dia. Allamal Quran, makna Quran telah ditaklimkan, dibaca, diajar oleh Allah sebelum segala-gala wujud. Baru khalaqal insan, baru buat manusia. Manusia dapat ni bayar je penerangan. Saya diberi ni penerangan, bukan taklim. Penerangan apa yang Allah nak. Begitu. Lepas tu allamahul bayan. Lepas tu apa? Wasyamsu wal qamaru. Sebab Allah cerita asyamsu wal qamar bihusban.
Asyamsu, nanti kita akan jumpa syamsu dengan makna isteri, al-qamaru dengan makna suami. Kenapa sebut syamsu dulu baru sebut qamar? Nanti kita bincang bab bila masuk surah Asy-Syams nanti. Baik, yang terakhir sekali yang nak sebut seronoknya surah ni, cuba tengok ra. Ra tu pada setiap 5 ayat itu berakhir dengan huruf apa? Ra. Semua huruf ra. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ra ni dia panggil huruf tikrari, huruf getaran lidah. Orang yang banyak sebut surah ni dia getar lidah. Getar, kata getar. Kalau bukan apa? Getaran lidah kan? Dia getar lidah ni simbolik kepada ulang sesuatu buat untuk dapat qadar yang banyak, kena buat sama. Kalau malas buat sekali lidah tak jadi getar qadar kan. Fi lailatul qadr, tak bunyi getaran, tak jadi. Apapun nak dapat yang terbaik kena ulang ke masjid, ulang baca Quran, ulang cari rezeki, ulang doa, ulang makan ubat, baru jadi. Jadi untuk dapat qadar semua disebut dengan ra. Fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tengok, nak dapat kehebatan Quran ni kena ulang. Subhanallah, mukjizat Quran. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, tajkun nafas. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta salamun hi al-Bukhari. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Semua tebal, ra pun tebal. Kena semangat, ulang-ulang tu tak boleh. Malahnya nak mari, malahnya baca Quran. Aku kena tebal. Kena semangat, kena gagah dalam melangkah taat kepada Allah, melangkah meninggalkan larangan Allah, menjunjung titah perintah Allah. Mesti kena gagah. Untuk apa? Untuk mendapat qadar yang ditentukan Allah dengan qadar yang banyak, iaitu syurga. Inilah nikmat surah Al-Qadar. Sekadar itu sajalah yang dapat kita bincang. Mudah-mudahan ia memberi satu keteguhan kepada kita untuk bergantung harap kepada Allah dengan penuh ibtigha, keazaman dan kesungguhan. Amin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.